Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Affan bin Suhaimi. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal daripada Selangor. Saya akan ceritakan sedikit tentang pengalaman raya saya. Saya telah menyambut Raya Aidilfitri pada tahun ini dengan bersama keluarga saya lah. Saya ceritakan sedikit. Dari pagi, kebiasaannya memang akan bangun pagi seawal jam 5 atau 6 pagi untuk menunaikan solat fardu subuh. Dan saya akan terus bergegas untuk mandi sunat Aidilfitri. Dan lepas mandi, kebiasaannya sebelum saya pergi menunaikan solat sunat Aidilfitri, saya akan bersarapan dahulu bersama keluarga atau bersama ayah lah, sebab nak pergi solat dengan ayah dan adik. And then lepas habis solat sunat Aidilfitri, saya akan balik ke rumah dan kami akan bersiap-siap untuk kita mengambil gambar bersama keluarga. Lepas habis je kita gambar dengan keluarga tu, kebiasaannya kami akan pergi ke rumah nenek lah, sebab kat situ semua akan berkumpul saudara mara untuk kita bermaaf-maafan, bersalam-salaman dan berjumpa dan tangkap gambar tu. Itu memang wajib lah. Lepas tu habis je kat situ, kami akan mengadakan konvoi lah, konvoi beramai-ramai. Kita akan pergi dari satu rumah ke satu rumah ke rumah saudara yang lain. So kebiasaannya memang banyak kereta lah. Kita orang kadang-kadang sampai 10 kereta dalam satu konvoi tu. So memang menyeronokkan lah, sebab bila bersama saudara mara kan. Okay, lepas tu sampai habis tu seharian tu itu je lah, kita akan beraya-raya. And then keesokan harinya kita akan pergi ke rumah yang lain pula. So kebiasaannya macam contoh raya pertama ni ada saudara mara kami yang akan buat open house, and then next day saudara kami yang lain, and then hari ketiganya giliran keluarga kami pula yang buat. So kita recycle satu minggu tu lah bercuti. Okay. So makna raya bagi saya, makna raya bagi saya ialah kita menyambut perayaan dan kita bersyukur lah, bersyukur atas kemenangan kita setelah sebulan berpuasa. Dan yalah, kita dapat juga mengukuhkan semula hubungan dengan orang yang jauh, orang yang kita tak jumpa sebelum ni, tapi time raya kita jumpa. Okay, makna raya bagi saya juga ialah dapat mengingatkan kita kepada orang-orang yang terdahulu dan nenek moyang kita lah, ataupun orang-orang yang kurang kemampuan dengan ialah susah mendapatkan makanan, dan kita dapat muhasabah diri kita dengan berpuasa tu. So kita meraihkan di hari raya ni. Itulah apa maksud raya bagi saya. So seterusnya, media sosial memainkan peranan penting dalam aktiviti perayaan, ya atau tidak? So bagi saya memang sangat-sangat memainkan peranan lah. Sebab apa? Sebab tanpa media sosial ni, contoh kita tak boleh jumpa kita punya saudara mara ataupun family kita yang berjauhan semasa hari perayaan. So kita ada media sosial ataupun telefon bimbit untuk membuat video panggilan, ataupun kita share gambar kita time hari raya, dan kita boleh juga menghantar pesanan mesej. So sangat memudahkan lah sekarang. Jika tiada yes, memang susah nak hantar surat tersebut. Okay, media sosial juga dapat menyebarkan suasana perayaan yang sangat meriah lah. Contoh macam sekarang ni ramai guna media sosial untuk hantar dia punya gambar ataupun video perayaan. So bila kita pun tengok, setiap orang akan post. So dia macam menghidupkan balik suasana perayaan tu. So kita pun macam rasa wow lah. So kita pun kadang ada juga yang akan post ke media sosial. Okay, aplikasikan konsep falsafah ketika musim perayaan. So yang pertama, kita ada andaian. Andaian ni ialah sesuatu yang kita andaikan tapi dia tak ada bukti yang nyata. So contoh macam dalam perayaan ni, mungkin ada yang menyambut perayaan dengan gembira. So contohnya,
semua orang pasti bergembira dan rasa penuh makna ketika musim perayaan. Tapi bagaimanapun andaian ni tidak benar, sebab tak semua pun orang yang menyambut perayaan ni dengan penuh gembira. Ada je yang sebaliknya, adalah sebab-sebab tertentu. So seterusnya kita ada premis. Premis ni apa? Premis ni ialah kenyataan asas yang digunakan untuk menyokong satu hujah atau kesimpulan. So dalam perayaan ni, premis mungkin mengenai mengapa sesuatu perayaan itu penting. So contohnya, perayaan adalah masa untuk bersatu dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan. So premis ini boleh digunakan sebagai asas kepada banyak amalan perayaan seperti mengadakan rumah terbuka dan saling berkunjung. Seterusnya, kualifikasi. Kualifikasi ni apa pula? Kualifikasi ni memberikan batasan atau syarat kepada sesuatu kenyataan agar ia lebih tepat. Dalam perayaan boleh menjelaskan sesuatu situasi. So contohnya, perayaan biasanya adalah masa untuk bergembira, tetapi bagi mereka yang kurang bernasib baik, ia boleh menjadi masa yang sukar. So ini memberi gambaran bahawa perayaan ni tak semestinya pengalaman positif bagi semua orang dan memerlukan kepekaan terhadap situasi individu. So seterusnya, refutasi. Refutasi ni ialah penolakan terhadap sesuatu hujah atau pandangan. Dalam perayaan, refutasi boleh digunakan untuk mencabar amalan atau andaian umum. Contohnya, ada yang mengatakan perayaan adalah masa berbelanja mewah, tapi sebenarnya ia juga boleh diraikan dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Seterusnya, silogisme. Silogisme adalah sejenis hujah logik yang menggunakan dua premis untuk mencapai kesimpulan. So, contoh premis pertama, perayaan adalah masa untuk mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Premis yang kedua, mengunjungi keluarga adalah cara untuk memperkukuhkan ikatan kekeluargaan. So bila kita gabungkan, kita dapat kesimpulan. So kesimpulannya ialah mengunjungi keluarga semasa perayaan adalah penting. So ini menunjukkan satu logik yang mendasari amalan saling berkunjung dalam musim perayaan. So seterusnya kita ada falasi. Falasi ini adalah kesilapan dalam berfikir atau kesimpulan yang tak logik lah. Dalam perayaan, falasi sering terjadi apabila kita buat kesimpulan yang tidak benar tentang orang lain atau budaya tertentu. Contohnya, orang yang tidak menyambut perayaan adalah mereka yang antisosial. So ini adalah satu kesilapan kerana kita tidak semua yang tidak menyambut perayaan adalah antisosial. Mungkin ada faktor lain yang terlibat seperti kepercayaan peribadi atau keadaan kewangan. So kesimpulannya, menggunakan konsep falsafah ni boleh bantu kita lebih berfikir secara kritis atau berempati dalam musim perayaan. Memahami bahawa setiap individu mungkin mempunyai pengalaman, pandangan dan keadaan yang berbeza. Ini juga memberi kita panduan untuk menghormati pelbagai perspektif semasa musim perayaan tanpa membuat andaian atau kesimpulan yang terburu-buru. Itulah kesimpulan dari saya. So itu saja yang saya boleh berkongsi kepada anda semua. Sekian, terima kasih.